Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillahil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi idhnihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi mahkami tanzil wa ala Rasulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala ayman wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratin muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih kubra. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasiha kama qala alaihi salatu wassalam. Qala ayman al-kayyisu man dana nafsahu wa hamila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Qala ayman awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamah as-salah. Wa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sembahyang maghrib secara berjemaah. Masya-Allah, ini satu kemuliaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu kita dapat duduk pula dalam majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu, majlis ceramah sempena dengan sambutan Isra dan Mi'raj. Sempena dengan sambutan Isra dan Mi'raj. Jadi tiap-tiap tahun bila kita masuk sahaja bulan Rajab, biasanya tidak masuk bulan Rajab sahaja ataupun kita kata 27 Rajab. Jadi hari ini 27 Rajab. Kan hari ini kita tengok ramai hantar dalam phone apa dia salam Isra Mi'raj, Masya Allah, Nabi SAW, perjalanan Isra Nabi, Mi'raj Nabi dan sebagainya. Jadi ada perbezaan pendapat di antara para ulama. Ada setengah ulama yang mengatakan bahawa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada 27 Rajab. Jadi bahasa itu kita memang tiap-tiap tahun. Di Malaysia ni kita kata masyhur, sangat-sangat masyhur. Di Malaysia ni kita sambut Isra dan Mi'raj, mana-mana surau, masjid, mana-mana tempat ada pejabat-pejabat ke pejabat-pejabat, ada yang ada rumah-rumah, ada orang kumpul. Dan sambut ni macam mana? Kita adakan ceramah-ceramah, adakan ceramah-ceramah, lepas tu adakan makan minum dan sebagainya. Ini satu amalan yang baiklah. Kita kata amalan yang baik, Masya Allah. Kita adakan kuliah-kuliah atau ceramah ini untuk nak timbulkan kesedaran pada umat. Menimbulkan kesedaran pada umat macam mana perjalanan Nabi SAW, macam mana susah payah Nabi SAW untuk agama. Jadi susah payah Nabi SAW untuk agama, menyampaikan dakwah atau menyebarkan agama Islam pada permulaan. Itu yang kita akan tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sebelum berlaku Isra dan Mi'raj, kenapa kita kata berlakunya Isra dan Mi'raj? Apa hikmah ini? Apa di sebalik Isra dan Mi'raj ini? Pada permulaan Islam, kita semua tahu bahawa Islam ini berkembang bermula daripada kota Mekah. Jadi permulaan Nabi SAW diwahyukan, datang Jibril AS
pada umur Nabi SAW 40 tahun di Gua Hira. Datang Jibril alaihissalam memeluk Nabi SAW. Jibril kata Iqra, maka Nabi SAW kata ma'ana biqari'in, aku tak tahu baca. Biasa kita dengar kan. Jadi kali ketiga Jibril alaihissalam peluk Nabi SAW, maka Nabi SAW membaca Iqra bismi rabbikal ladzi, baca surah Al-Alaq. Jadi ini wahyu yang pertama diturunkan pada Nabi SAW supaya Nabi SAW menyebarkan agama Islam. Jadi pada permulaan nak sebarkan Islam, banyaklah rintangan, kesukaran, susah. Sebelum Nabi SAW dilantik sebagai Nabi, mereka panggil Nabi SAW sebagai orang yang benar, Al-Amin. Berkata pada Al-Amin, orang yang baik, orang yang amanah. Selepas dilantik sebagai Nabi, mereka kata dia ini adalah Majnun. Ini adalah Majnun, ini adalah orang gila. Berkata pada dia, siapa kata orang kafir Quraisy Mekah ini, bila Nabi SAW sampaikan dakwah sahaja, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, kamu ucaplah kalimah la ilaha illallah, pasti kamu akan dapat kejayaan. Bila Nabi SAW sampaikan dakwah, dia berkata pada dia, Nabi ini adalah orang gila. Nabi ini adalah sihir, penyihir ataupun penyair. Jadi Nabi ini buat sihir ataupun penyair. Pasal apa? Di zaman permulaan Islam ataupun pada abad ke-500, 600 dan sebagainya, maka di kota Mekah ni mereka ni tersebar dengan penyair-penyair yang terkemuka dunia. Mereka ni dahsyat. Syair-syair mereka ni semua dahsyat. Syair-syair mereka ni semua akan ditulis dengan tinta emas. Akan ditulis dengan apa dia? Dengan tinta emas, dengan dakwah emas, dan akan digantungkan di Kaabah. Itulah sebelum kedatangan Islam, sebelum turunnya Al-Quran. Jadi bila Nabi SAW diwahyukan, wahyu turun itu apa dia? Al-Quran. Bila turun saja wahyu, Nabi SAW sampaikan Al-Quran, dia tak boleh terima. Dia berkata, mula orang masuk Islam, mula orang membaca Al-Quran. Daripada tak tengok dah syair-syair baik-baik saja pantun, dia semua tak tengok dah. Jadi bila jadi macam itu, orang kafir Quraisy Mekah ni dia tak berhentilah pada Nabi SAW. Berhenti pada Nabi SAW, Nabi datang sahaja dia punya syair ni semua, kita kata dibuka, tak diterima lagi dah. Tak diterima lagi. Jadi syair-syair pada zaman tu memang dahsyat sangat. Macam contoh kata kita kata mereka akan membaca syair-syair amru ala diyari layla, ukabbilu zal jidara wa ma'hum diyari syafafna qalbi lakinna hubba man sakara diyara. Sebagai kata apa dia, amru ala diyari layla, aku berjalan di kampung Layla, di bandar Layla. Layla Majnunnya, dia punya dia punya syair-syair itu. Majnun ni dia kata, aku berjalan di bandar Layla, aku ala diyari Layla, ukabbilu zal jidara, dan aku akan mencium dinding bandar. Apa dia kata? Majnun kata, aku akan cium dinding bandar itu. Ukabbilu zal jidari jidara, wa ma'hum diyari syarafna qalbi. Dan dia kata bukannya cinta bandar itu yang ada dalam diri aku, walakin ubaman sakana dia, akan tetapi cinta orang yang ada di dalam bandar itu yang akan ada dalam diri. Jadi dia cium ni bukan kerana dia suka pada bandar tu, dia suka pada orang yang ada dalam bandar. Jadi macam itulah dia punya syair-syair yang ada dahsyat-dahsyat ni semua akan ditulis dengan tinta emas dan akan digantung di Kaabah. Jadi pada zaman itu Nabi SAW dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi sebarkan dakwah saja, dia tak boleh terima dan mereka telah melakukan macam-macam. Jadi sebelum berlakunya Isra, berlaku beberapa perkara ataupun beberapa ujian yang Nabi SAW sukar nak terima, dan Nabi SAW telah sabar dengan ujian tersebut. Sahabatnya Nabi SAW dengan ujian. Yang pertama
sahabat-sahabat dan Nabi SAW telah dipulau di lembah Abu Talib. Pulau. Selama berapa hari mereka dipulau oleh kafir Quraisy Mekah ini? Selama bukan 3 bulan, selama 3 tahun. 3 tahun mereka telah dipulau. Tak boleh bagi makanan, tak boleh bagi minuman. Siapa pun tak boleh bagi makan, tak boleh bagi minum, tak boleh bercakap dengan mereka, tak boleh berkahwin. Dan mereka dimakan apa dia? Daun-daun kayu sahaja. Siapa makan? Nabi SAW. Dengan sahabat-sahabat makan daun kayu sahaja dengan akar-akar. Sehingga kan ulama kata apa dia punya najis sahabat dan Nabi ini keluar seperti najis kambing. Jadi biasa jadi sampai macam tu. Susah sangat. Mereka dipulau, diboikot selama 3 tahun. Okey. Jadi macam-macam di kota Mekah. Nabi SAW kalaulah kita berlaku macam tu memang kita geram sangat. Okey, memang geram. Kalau boleh nak buka orang tua ya. Okey, itu satu. Bila dah habis dah 3 tahun di pulau, datang pula Nabi SAW datang ke Mekah. Tiba-tiba pada tahun ke-10 kenabian, lebih kurang umur Nabi 50 tahun, meninggal. Siapa meninggal? Abu Talib meninggal. Abu Talib meninggal. Siapa Abu Talib? Bapa saudara Nabi SAW. Jadi meninggalnya Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW. Nabi sedih. Nabi sedih sangat bahawa dia Abu Talib ini membantu Nabi SAW dalam misi dakwah Nabi. Buat dakwah ini dia paling banyak bantu. Jadi siapa-siapa orang kafir nak kacau Nabi SAW ke apa-apa, bila dia tengok dia saja, dia akan lepas kan. Dia tak boleh nak mampu. Selagi Abu Talib ni ada, dia punya orang kata gangguan ataupun penderitaan, siksaan sahabat-sahabat disiksa ni semua adalah kurang. Bukan tak ada, tapi ada kurang. Okey. Jadi tangan kanan Nabi SAW macam jadi lumpuh. Tangan kanan Nabi terlumpuh. Pasal apa? Meninggalnya ataupun dikatakan wafatnya Abu Talib. Abu Talib ni Nabi SAW sampai ke akhir hayat Nabi, dia punya apa dia? Nak dakwah. Abu Talib masuk dalam agama Islam. Dakwah Abu Talib ni masuk dalam agama Islam. Dia punya kata pada bapa saudaranya, wahai pamanku, kamu ucaplah kalimah la ilaha illallah. Aku akan memberi syafaat pada kamu. Apa Abu Talib ni? Dia kata, kamu ucaplah kalimah la ilaha illallah, aku akan memberi syafaat pada kamu. Sampailah sekali nak meninggallah Nabi SAW dekat dengan telinga Abu Talib ni, suruh ucap kalimah. Tak boleh nak ucap kalimah. Dia tak mahu nak ucap kalimah. Sampailah sekali dia meninggal tanpa mengucap kalimah syahadat. Meninggal dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW sedih. Nabi punya sedih sangat-sangat. Pasal dia telah bantu Nabi SAW sampai daripada umur Nabi 6 tahun sampailah umur Nabi 50 tahun tu. Abu Talib dia bagi makanan, bagi pakaian, bagi rumah, semua. Pasal ibu Nabi dah meninggal dah. Bapa Nabi sebelum Nabi lahir dah meninggal, ibu Nabi dah meninggal. Lepas tu dijaga oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal pada umur Nabi SAW 6 tahun. Lepas tu daripada umur 6 tahun sampailah Nabi SAW 50 tahun dijaga oleh Muttalib. Jadi Nabi sedih sangat. Macam tangan kanan Nabi itu dah lumpuh dah. Tangan kanan Nabi dah lumpuh. Lepas tu pula pada tahun yang sama, juga siapa meninggal? Meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah Kubra. Okey. Jadi isteri kesayangan Nabi SAW, isteri yang pertama. Isteri pertama Nabi SAW meninggal. Nabi SAW seolah-olah tangan kiri dah. Seolah-olah tangan kiri dah. Pasal apa? Meninggalnya
isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan isteri Nabi ini pun banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan usaha dakwah atau kita kata misi dakwah. Okey. Ketika Nabi SAW dakwah sampaikan dakwah pada orang kafir Quraisy Mekah, maka dia dakwah akan membantu Nabi SAW, memberi ketenangan, nasihat pada Nabi SAW, tenangkan Nabi SAW, bagi semangat pada Nabi SAW. Esok pagi Nabi bangun, Nabi jalan lagi. Itu Khadijah radhiyallahu anha. Orang kata perempuan dia bagi semangat Allah. Bagi semangat pada Nabi SAW. Tiba-tiba pada tahun yang ke-10 kenabian itu, umur Nabi 50 tahun, meninggal Khadijah radhiyallahu anha. Lepas tu apa pula? Dah berlaku dah 3-4 perkara dah. Jadi Nabi SAW dalam kesedihan tu, Nabi ingat apa dia? Nabi buat dakwah di kota Taif. Pasal kota Mekah ni baru terima dah. Kota Mekah ni dia tak mau terima dah. Semua dah kena apa dia? Kena siksa sahaja. Bilal radhiyallahu anhu. Bilal radhiyallahu anhu diletakkan apa dia, batu yang besar di pagi hari, di malam hari dicemeti. Macam tu. Dia kata la ilaha illallah sahaja, macam-macam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bila Nabi SAW bagi sampaikan dakwah, maka yang pertama sekali Sayyidina Abu Bakar dia kata dia belum agama Islam, dan dia pergi depan Kaabah, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia mengucap kalimah saja kena pukul sampai pingsan. Pukul sampai pingsan, bukan pukul biasa-biasa, pukul sampai pingsan. Jadi bila Nabi bincang, tak boleh, susah lah. Susah di kota Mekah. Nabi kata tak malah kita, Nabi dan beberapa orang sahabat telah berhijrah ke kota Taif. Bila pergi Taif sahaja, jumpa pembesar-pembesar apa dia, pemuka-pemuka di sana, orang besar di sana, sampaikan dakwah, tiba-tiba mereka tak terima. Kita tahu kisah di kota Taif. Bukan sahaja mereka tak terima, bukan saja mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW, bahkan mereka telah melontarkan batu kepada Nabi. Balik batu pula. Ada yang kata apa dia, di kebun tu, apa dia, kebun anggur tu, Nabi SAW lari sampai 1 kilometer. Lebih kurang 1 kilometer Nabi SAW. Dan masih balik batu. Balik batu oleh orang Taif. Bila malaikat datang, tak boleh tahan. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dilontar dengan batu. Bila lihat macam tu sahaja, datang malaikat kata, wahai Muhammad, kamu nak kami satukan dua, mungkin ni bagi hancur habis semua kota Taif. Penduduk kota Taif ni bagi semua mati habis. Penduduk kota Taif. Masih pada bawa apa dia? Bawa ayah pada Nabi SAW. Mereka melukakan Nabi SAW, maka datang malaikat. Jadi apa kata Nabi SAW? Nabi kata tak apa. Walaupun mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti satu masa anak cucu mereka anak cucu mereka akan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fikir risau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkat fikir risau Nabi, hari ini kita tengok semua Islam, anak cucu. Kota Taif ini dia dengan buah-buahan dia sama di Taif dia tahu. Biasa yang di umrah, di haji ni, kalau travel dia di Taif ni, memang sempoi lagi kan. Apa cantik. Dia punya suasana dia sejuk, suasana dia punya padang dia betul-betul pokok-pokok semua hijau. Padang pun kalau kita pergi sejak ada telefon, buah tu buah ni macam-macam pun. Jadi kota Taif dah jadi macam mana? Dengan berkat doa Nabi SAW. Jadi bila berlaku peristiwa-peristiwa macam ni semua, jadi Nabi SAW sangat sedih. Sangat sedih. Di wajah Nabi SAW tu, sahabat nampak di wajah Nabi SAW satu kesedihan. Dan Nabi mai balik ke Mekah,
Begitu orang kata bukan Nabi SAW sedih sangat. Macam nak menangis. Macam apa tak boleh nak sampaikan dakwah Nabi SAW sampai macam tu. Okay. Kerana apa? Kerana Nabi SAW pergi dalam keadaan dengan satu niat yang besar untuk nak sampaikan dakwah kepada mereka. Tiba-tiba habis. Tiba-tiba bukan saja mereka kata tak mau terima, mereka tak hantar balik macam tu, mereka tak lagi dengan batu. Jadi macam itulah keadaan Nabi SAW dengan sahabat-sahabat. Apabila sampai di Mekah sahaja, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar malaikat Jibril alaihissalam. Allah Taala beritahu pada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, kamu pergilah undang kekasih aku, jemput Nabi SAW untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj. Okey. Macam apa? Tak mampu sedih ya? Jadi macam hari ni kita lah. Okey. Anak-anak kita macam kadang tak kena menangis. Menangis kita di bawah. Kita dipanggil lagi kalau kita nak pujuk dia kan. Pujukan Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi adalah Sayyidul Mursalin, ketua bagi segala rasul-rasul. Tajul Madinah, mahkota bagi Madinah. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Tidak kerana kamu wahai Muhammad, saya aku tidak akan ciptakan 7 betala langit dan 7 betala bumi. Begitu kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama sekali yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi Nabi SAW tak masuk dalam syurga, diharapkan pada nabi-nabi yang lain untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama sekali akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam itu. Bila dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala hantar Jibril alaihissalam untuk jemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu perjalanan yang begitu istimewa ataupun luar biasa. Itu yang kita kata Isra dan Mi'raj. Dengan kesabaran Nabi, dengan kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan begitu banyak ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Taala kata, kami nak gembirakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nak hiburkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu perjalanan yang dipanggil Isra dan Mi'raj. Okey, itu dipanggil apa dia perjalanan Isra dan Mi'raj. Okey. Jadi Isra dan Mi'raj ini kita sebagai umat Islam wajib kita kena percaya. Wajib. Bukan kata betul ke? Betul ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi Isra? Apa itu Isra? Tawajjuhu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa itu Isra? Isra ini adalah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu satu. Itu dipanggil nama dia Isra. Okey. Dan kita kata Mi'raj. Mi'raj ni apa dia? Su'uduhu ila alamil ulubi. Su'uduhu ila alamil ulubi. Naiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke satu alam yang tinggi. Alam itu ke langitnya, sampai ke langit yang ketujuh, sampai Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke satu tempat yang begitu indah, dan ambil hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata Isra dan Mi'raj. Jadi kita sebagai umat Islam wajib kena menerima akan Isra dan Mi'raj. Kita tak boleh kata betul ke dalam Isra. Kalau seorang Islam dia kata betul ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam daripada Masjidil Haram di Masjidil Aqsa, sampai itu pula naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat,
keempat, lagi kelima. Lepas itu semua dah sampai balik ke Masjidil Haram. Kalau kita sangka, kita kata betul ke, tak boleh daripada segi logik kita berfikirkan. Daripada segi logik, kalau kita kata tak kenal, maka silap-silap boleh jatuh kufur. Boleh terkeluar daripada agama Islam. Jadi pasal apa? Pasal agama ataupun kita kata di agama Islam ni kita tak boleh pakai akal fikiran. Kita banyak tak boleh pakai akal fikiran saya bukan kita kata tak boleh pakai terus. Jadi dalil-dalil akli, dalil-dalil akal pun boleh juga kita pakai, tetapi semuanya kita tak boleh pakai akal. Okey. Agama ni kita kena ambil apa yang diberi ataupun apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang kita terima. Macam contoh kita kata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfalul khuffi aula bil mas." Dia kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalaulah agama itu dengan tidak guna akal fikiran kita. Agama itu tidak guna akal fikiran, la kana asfalul khuffi aula bil mas." Maka jadilah apa dia di bahagian bawah khuf. Bahagian bawah khuf lebih utama untuk kita sapu. Okey, ini masalah fiqh. Ada dalam hadis Nabi SAW kata kita pakai khuf. Khuf ni biasanya di Malaysia ni kita pakai sekarang. Dia macam stocking kulit, bukan stocking biasa, tapi dia macam kulit. Kita pakai ke kaki kita. Dia ada zip kat tepi, dia warna hitam, warna coklat, dia kulit. Kulit yang kita pakai ke kaki kita untuk tahan sejuk di musim sejuk. Di India, Pakistan, Bangladesh, banyak di Saudi, di negara-negara yang bersejukkan, di London ataupun di negara barat dan sebagainya, di mana dia ada musim sejuk ni, terlampau sejuk, musim terlampau sejuk dia pakai khuf. Itu dipanggil khuf. Jadi khuf ni ada dalam masalah fiqh. Dia macam mana bagi orang yang duduk dalam kampung yang kita tak musafir, dia boleh pakai sehari semalam. Jadi macam mana hukum dia? Kita ambil wuduk yang sempurna, kita ambil wuduk, basuh kaki semua, kemudian kita pakai. Kita pakai itu, kita katalah kita pakai pukul berapa? Kita pakai pukul 7. Kita ambil wuduk sempurna dah, kita pakai pukul 7. Okey. Lepas tu batal wuduk kita pukul berapa? Batal wuduk kita pukul 10 pagi. Batal wuduk. Jadi daripada batal wuduk tu yang dikira, kita ambil wuduk, daripada batal wuduk pukul 10 tu dikira satu hari. Bukan pukul 7 tu, daripada batal wuduk. Jadi kita ambil wuduk, atau waktu zuhur kita ambil wuduk, daripada tu dikira sampai esok zuhur. Apa dia? Kita tak perlu basuh kaki, tak perlu buka tu, tak perlu buka khuf tu dan basuh kaki dengan sempurna, tak perlu. Apa kita kena buat? Kita buat apa dia? Bila kita dah basuh muka, tangan, kepala semua dah basuh sampai ke kaki, kita kena buat apa? Kita ambil air sikit, kita sapu sikit dengan 3 jari, kita sapu atas sekali, sapu sekali cukup dah. Kaki kanan sekali, kaki kiri sekali. Itu maskhul khuf. Masalah mereka maskhul khuf, sapu di atas khuf. Okey. Kita sapu kat mana? Sapu bahagian atas, bukan sapu bawah. Itu yang Sayyidina Ali kata. Kalaulah agama ni kita pakai akal, pastilah kita sapu ke bawah. Pasal bawah ni lah kotor. Kita berjalan semua. Boleh jalan, boleh pakai jalan balik rumah, pergi mana-mana boleh. Selagi dia tak kena najis itu tak apa. Jadi kita berpijak macam selipar, kita berpijak, kita berpijak tangan saya, kita berpijak sini saya, kita berpijak. Pijak-pijak bawah ni lah, kalau kotor hati kita kotor sangat. Bawah ni akan kena ada dan sebagainya, betul tak? Jadi kalau kita pakai akal fikiran, kita kena masuk bawah lah. Pasal payah Nabi kata suruh sapu atas. Itu yang kita kata. Kalaulah agama Islam ni dengan akal fikiran, nescaya bahagian bawah khuf itu lebih utama untuk disapu. Jadi agama ini kita tak boleh pakai akal fikiran. Okey.
Daripada segi akal fikiran memang tak boleh nak terima lah. Nabi SAW perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey. Jadi kalau seorang tu dia ingkar Isra, apa itu Isra? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau dia kata tak boleh, kalau dia ingkar Isra, maka jatuh hukum kafir. Okey, jatuh hukum kafir. Pasal apa? Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna hawla, yang kami telah memberkati kelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami nak tunjukkan dalil-dalil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Okey. Kalau siapa ingkar, dia kata tak boleh Nabi nak jalan macam tu semua. Kalau siapa ingkar, jatuh hukum dia terkeluar daripada agama Islam. Alhamdulillah, mencari kita kata iman kita tak cukup. Isra Nabi kita kena yakin. Okey. Yang kedua Mi'raj. Yang kedua Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Sekarang kita tengok pasal hukum dulu lah. Dia dah lepas lah. Okey. Hukum dia, bila Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ni, siapa-siapa yang ingkar maka dia boleh jatuh fasik. Dia boleh jatuh fasik. Nabi naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, jumpa dengan Nabi-Nabi yang lain semua adalah ada dalam hadis yang sahih. Ada dalam hadis sahih. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ada setengah ulama kata kalau dia tolak hadis, dia kata tak ada. Seolah-olah dia tolak hadis, sama juga boleh jatuh hukum kafir juga. Okey, terkeluar daripada agama Islam. Itu satu, sampai ke langit yang ketujuh, dan sidratul sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni, Baitul Ma'mur ni apa dia? Tempat ataupun satu, dia macam Kaabah. Dia macam Kaabah, tempat malaikat-malaikat bertawaf. Tempat malaikat-malaikat bertawaf. Macam mana kita tawaf di Baitullah, di Kaabatullah, malaikat ni dia straight sampai ke langit ni. Dia sering ada di Baitul Ma'mur, mereka sedang bertawaf daripada permulaan sampai sekarang. Setiap hari 70,000 para malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur dan tak keluar. Setiap hari 70,000 para malaikat. Jadi setiap hari 70,000 para malaikat yang baru bertawaf di Baitul Ma'mur. Dan setiap hari lain-lain. Yang malaikat yang masuk tu yang pergi mana tak tahu. Okey. Itu Baitul Ma'mur. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Sidratul Muntaha. Okey, Sidratul Muntaha, siapa-siapa yang ingkar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha dan Nabi mengambil hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kata betul kan Nabi SAW pergi sampai ke Sidratul Muntaha? Pasal perjalanan di antara satu langit ke langit yang kedua, langit pertama, langit kedua, ada ulama kata 500 tahun. 500 tahun. Daripada langit kedua ke langit ketiga 500 tahun. Ini pula Nabi SAW dalam satu malam Nabi dah balik Makkah ke Mekah. Jadi siapa-siapa yang ingkar, yang siapa yang tak boleh percaya Nabi ambil hadiah di Sidratul Muntaha, maka jatuh hukum kafir. Dia terkeluar daripada agama Islam. Apa sebab? Dia tolak Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita jelas dalam surah An-Najm, dalam ayat 13 sampai ke 18. Daripada ayat 13 sampai ke ayat 18 Allah Ta'ala cerita pasal Sidratul Muntaha. Okey. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Nabi SAW telah melihat Allah Ta'ala nazlatan ukhra, pada kali yang lain, pada kali yang kedua, ketiga dan sebagainya. Okey, nazlatan ukhra
di mana? Inda sidratil muntaha. Di sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sidratul muntaha ada apa? Ada jannatul ma'wa, ada syurga ma'wa. Apa itu syurga ma'wa? Syurga ma'wa ini adalah tempat yang tempat duduknya orang-orang yang beriman, tempat duduk para syuhada. Para syuhada pada orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi zaman setiap orang yang mana syahid itu adalah jannatul ma'wa, mereka akan ada di sana dan malaikat pun akan ada di sana. Okey. Macam contoh kata hari ini, saudara-saudara kita yang ada syahid di Palestin. Okey. Saudara kita yang syahid di Palestin, semoga Allah Ta'ala bagi pada mereka syurga yang tinggi, jannatul ma'wa pada mereka. Okey. Jadi syahid di Palestin, ini sedih lah kita dengar kan. Kanak-kanak saja dah 10,000 lebih dah. Kanak-kanak saja dah 10,000 kanak-kanak dah meninggal. Macam anak kita, mereka bersama juga, Masya Allah, kita tengok pun semua cantik-cantik orang Arab. Tapi ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sebaliknya ada dia punya hikmah dia. Kita dah tahu Allah Ta'ala nak bagi pada mereka syurga. Ibu-ibu, kaum wanita sahaja dah 8,000 lebih, 10,000 juga dah meninggal. Jadi berpuluh-ribu dan sampai hari ini dia kenal juga. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi syurga yang paling tinggi pada mereka. Semoga Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Ta'ala akan bagi syurga kepada mereka. Pasal mereka ni semua syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Nanti kita sampai, kita pun semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sampai di sana, kita akan lihat apa dia saudara-saudara kita yang di Palestin beramai. Seperti kita hari. Okey. Jadi jannatul ma'wa, indaha jannatul ma'wa, id yaghsha sidrata ma yaghsha. Maka Allah Ta'ala kata, di sana ada Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Jadi apa dia, langit ini adalah tempat duduk malaikat. Langit ini adalah tempat duduk malaikat. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, tempat duduk para malaikat. Macam kita duduk di rumah, malaikat duduk di mana? Malaikat duduk di langit. Jadi bila ada majlis macam ni, malaikat ada. Malaikat ada, kita tak nampak. Malaikat bersama-sama dengan kita sampai ke langit, bersama-sama duduk tepi dengan kita, semua ada. Tapi kita yang tak nampak. Kita daripada datang, habis saja kerja, lepas tu dia semua tulis pahala semua, dan lepas balik mana? Balik ke langit. Balik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ketujuh. Ada malaikat yang ada di langit yang pertama, mereka qiyam saja, langit kedua mereka rukuk, langit ketiga mereka tidak sampai kiamat. Itu amalan para malaikat. Itu amalan para malaikat. Id yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basar wa ma tagha. Maka tidak tipulah penglihatan Nabi SAW dan tidak melampau penglihatan Nabi SAW. Laqad ra'a min ayati rabbih kubra. Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat tanda-tanda bukti Allah Subhanahu wa taala yang besar. Jadi siapa yang ada dia ingkar akan sidratul muntaha, itu hukum kafir Allah. Okey. Jadi ini kita kena beriman. Iman kita yakin betul-betul bahawa berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey. Jadi Isra Nabi SAW apa intipati dalam Isra ni? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Okey. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah Ta'ala kata, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Nabi. Yang telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi. Jadi tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala nak memperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tak susah. Okey. Pasal Allah Subhanahu wa taala boleh buat apa saja. Idza aradallahu bi syai'in ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Taala berkehendak nak buat sesuatu, apa kata Allah Taala? Kun fayakun. Jadi maka jadi. Jadi maka jadilah, pasti akan jadi. Jadi Allah Taala boleh memperjalankan Nabi, tak boleh.
Walaupun daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kita kata 1900 km. Lebih kurang kalau flight kalau dia akan terbang 45 jam. Flight kalau 45 jam. Kalau dengan kereta kalau kita nak pergi 1900 km mungkin makan hari. Mungkin makan hari. Tetapi Nabi SAW telah bersafar dengan binatang buraq. Okey, buraq ni apa dia? Daripada syurga. Nanti di dalam syurga Nabi SAW akan terbang dengan buraq. Okey, dalam syurga ni Nabi SAW akan terbang dengan buraq. Okey, dan Bilal radhiyallahu anhu akan terbang dengan kuda merah. Macam itulah. Okey, Nabi SAW akan beritahu Bilal baina yadayhi ala naqatin amraq, dan Nabi apabila Bilal radhiyallahu anhu dia akan terbang di tepi aku dengan kuda merah. Jadi Bilal ni memang ahli syurga. Okey, Bilal adalah ahli syurga. Jadi Nabi SAW pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam 1900 km, perjalanannya dalam 6 saat sahaja. Pasal buraq ni dia punya satu langkah sejauh mata memandang. Buraq punya satu langkah sejauh mata memandang. Jadi hari ini kita punya apa dia pandangan kita boleh tengok jauh dah, boleh tengok jauh dah. Kita tengok langit ni boleh tengok dah. Kapal terbang kecil kita boleh nampak. Asap dia kita boleh nampak jauh. Mata yang Allah Ta'ala bagi, Masya Allah, kita kena nikmat, syukur nikmat mata. Pasal itu hari ini kalau semua tu dia minta buah mata, kita memang tak bagi. Nikmat mata kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia satu langkah, sekali dia langkah sejauh mata mana. Jadi ulama kata apa dia? Dia punya kelajuan cahaya. Buraq ni kelajuan cahaya. Okey, satu langkah, 1 saat 300 km. 1 saat 300 km, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 1800 km, 6 saat boleh hari. 6 saat sahaja daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dah sampai dah? Okey. Lepas tu Allah Ta'ala perjalankan azan. Kita bagi laluan pada azan. Baru nak masuk Isra. Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Jadi kita sambung sikit lagi dalam masuk jadi Isra Nabi SAW dengan Buraq dan sampai di Masjidil Aqsa dalam 6 saat sahaja sampai di Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi Lailat pada malam hari. Jadi ulama kata pasal di malam hari ini hikmah dia. Malam hari ini dia Allah Ta'ala hadis Nabi SAW fa'innal arda tutwa bil-lail. Sesungguhnya malam ni dia bumi disingkatkan. Okey, dia cepat sampai. Dan lagi satu malam ni dia cantik, pemandangan dia macam malam. Kita tengok malam macam pada kota apa yang Allah cantik lah. Jadi perjalanan Nabi ini daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik ke langit pula satu pemandangan yang begitu cantik. Alhamdulillah, bintang cantik, terlampau cantik sangat. Jadi masa itu hikmah dia di malam hari Lailat minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul alim. Supaya Allah Ta'ala nak tunjukkan tanda-tanda bukti dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa itu ulama kata hikmah dia pasal apa dia dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah. Jadi sebelum Isra tu dada Nabi daripada kau ni sampai ke pusat dibelah dan dikeluarkan jantung hati itu dikeluarkan dan dibasuh dengan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Okey. Air Zam-Zam ni ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam untuk apa yang kita minum maka hajat kita akan terlaksana. Jadi kita kena niat tempel. Dengan niat apa yang kita minum maka niat itu akan terlaksana. Jadi air Zam-Zam apa sakit ke apa saja masalah kita niat dan kita minum. Itu hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Untuk apa kita minum maka hajat itu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pentingnya yakin kita. Kita kena yakin kan? Yakin kalau tak betul tak boleh tak betul. Ayat itu kalau kita minum dengan sangka 50 tak betul kan? Okey. Jadi dibersihkan sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika umur Nabi 4 tahun. Yang kedua ketika 10 tahun. Yang ketiga ketika 40 tahun. Yang keempat ketika umur Nabi 50 tahun. Ketika Isra dan Mi'raj. Dibersihkan. Innahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kalau untuk Allah Ta'ala nak tunjukkan dalil-dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama kata bila hati dia bersih baru dia akan masuk benda-benda yang baik. Hati kalau tak bersih tak boleh masuk. Jadi salah satu hikmahnya Allah Ta'ala bersihkan hati Nabi SAW baru boleh masuk benda-benda yang baik. Hati kita bersama juga bila hati kotor kita boleh terima benda baik. Cakap apa dia macam satu bekas kita balikkan. Bila bekas kita terbalikkan, kita buka ayat boleh masuk tak? Boleh masuk. Buka lah daripada malam sampai pagi pun ayat boleh masuk. Tak ada ayat untuk bising, tak ada ayat. Katalah semua bapa tadi suruh anak dia minta ayat, dia dah letak kembali. Tiba tadi beri terbalik. Tiba tu terbalik. Main tengok lepas yang 10 minit, main tengok pasal ayat dah. Tiba terbalik macam mana? Ada ayat. Jadi tiba tu kena bersih. Nak guna tiba tu kena bersih tak? Kalau tiba kotor, bubuh ayat tak kena jadi kotor semua ayat. Kita nak guna. Jadi hati mau bersih. Kawan dia kata apa-apa hati mau baik.
Jadi salah satunya Allah Ta'ala bersihkan Nabi SAW sebelum Allah Ta'ala tunjukkan pada Nabi SAW kekuasaan Allah. Lepas tu Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi ikat buruk dia. Dinding buruk diikat, dan Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, sembahyang 2 rakaat dengan Nabi-Nabi semua, Nabi jadi imam, Nabi keluar dan Jibril alaihissalam bawa Nabi SAW untuk naik ke langit Mi'raj. Naik ke langit, naik ke langit pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit ni bukan dengan buruk. Pasal buruk dah ikat dah. Mungkin naik dengan tangga emas. Tangga yang diperbuat daripada emas. Naik langit pertama jumpa Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua jumpa Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga jumpa Nabi Yusuf. Langit keempat jumpa Nabi Idris. Langit kelima jumpa Nabi Harun. Langit keenam jumpa Nabi Musa. Langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bila Nabi SAW jumpa Nabi Ibrahim dan sandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu yang malaikat bertawaf. Disandar di Baitul Ma'mur dan bagi salam. Nabi Ibrahim AS sampaikan salam pada kita. Okey, sampaikan salam pada kita. Dan Nabi SAW naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk apa dia dapat anugerah atau mendapat hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala 50 waktu sembahyang. Itu yang cerita Isra dan Mi'raj dapat 50 waktu sembahyang. Kalau kita nak cerita banyak lagi 2 jam habis. Dia banyak sangat daripada lagi pertama tu pasal apa jumpa Nabi Adam, apa Nabi SAW sembang, pasal apa yang Nabi SAW jumpa Nabi Adam alaihissalam tak jumpa Nabi Ibrahim, pasal apa Nabi jumpa Nabi Idris sahaja, Nabi Yusuf pada Nabi ketiga, bukan Nabi Ibrahim. Itu semua ada cerita panjang-panjang. Okey. Bila sampai di sana, diberi hadiah pada Nabi SAW 50 waktu dan Nabi SAW sampai ke apa dia turun jumpa Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Ada juga hadis kata Nabi SAW naik ke langit ni dia macam zigzag. Dia macam ni, macam tu. Pasal itu dia masa turun tu dia jumpa Nabi Musa tu, dia tak jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa tu. Okey, dia nakal, dia main masuk ke langit ke-6 terus. Okey. Dah jumpa Nabi Musa kata apa dia? Maka boleh dia tak boleh semayang 50 waktu, tak boleh, kurangkan. Jadi kurangkan. Kata Nabi SAW jumpa Allah Ta'ala, kurangkan 5 yang jumpa Nabi Musa alaihissalam sampai 9 kali. Pergi balik sampai 5 waktu semayang. Nabi SAW jumpa Nabi Musa balik. Nabi Musa kata apa? Wahai Muhammad, sesungguhnya umat kamu ni 5 waktu mereka tak lewat. Pergi jumpa Allah Ta'ala balik, kurangkan lagi. Apa kata Nabi SAW? Ya wahai Musa, aku ni malu sangat jumpa Allah Ta'ala. Pasal dah 9 kali aku bilang. Nabi Musa AS, bila Nabi jumpa Nabi Musa AS, Nabi Musa nangis. Pasal apa? Umat Nabi SAW lebih banyak daripada umat Nabi Musa AS. Jadi umat Nabi SAW akan masuk syurga lagi banyak lagi. Nabi Musa ni sedih. Jadi Nabi Musa kata, jumpa balik Allah Ta'ala. Jumpa Allah Ta'ala balik, kurangkan lagi. Jadi berapa Allah Ta'ala? Okey. Jadi bila Nabi SAW sampai ke Mekah, jadi semua sahabat-sahabat semua terima Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Okey. Jadi ringkasnya perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW, ambil hadiah dan sebagainya. Yang pertama, ulama kata dalam peristiwa ini Allah Ta'ala menceritakan Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Yang pertama, kita kena yakin bahawa Allah boleh buat apa, kita tak boleh buat apa. Okey, Allah Ta'ala nak memperjalankan Nabi, boleh jalan. Kita boleh juga, Allah Ta'ala boleh buat juga. Okey, bagi Allah Ta'ala bukan mustahil. Satu benda yang bukan mustahil. Yang kedua, kita boleh ambil pengajaran Nabi SAW, orang yang paling sabar. Kita pun kena bawa sifat sabar dalam kehidupan kita. Macam-macam berlaku pada Nabi SAW sebelum berlakunya Isra, Nabi tak buat apa. Pada 8 pembukaan kota Mekah, 8 Hijrah pembukaan kota Mekah, pada tahun 8 Hijrah Nabi SAW Fathu Mekah. Nabi datang balik ke Mekah, Nabi tak buat apa kepada penduduk Mekah.
Nabi tak cakap ni apa semua main kan? Kamu yang halau dari keluar daripada Mekah pun nak bunuh. Nabi tak apa. Jadi sifat sahabat Nabi SAW sangat tinggi. Sahabat Nabi sangat tinggi. Okey. Dan apa dia teguh, tegas Nabi SAW apa berlaku pun Nabi SAW dengan pendiriannya. Okey. Dan seterusnya kita kena apa dia sembahyang ni kita jaga. Kalau sembahyang ni kita jaga. Macam apa? Sembahyanglah yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti yang pertama sekali akan disoal. Bila sembahyang kita tak betul, semua jadi tak betul. Sembahyang tak betul semua jadi tak betul. Ada hadis Nabi SAW, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat, fa in salahat salaha sa'irul a'mali. Wa in fasadat fasada sa'irul a'mali. Yang pertama sekali yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat adalah sembahyang. Apabila betul sembahyang kita, maka betullah semua. Puasa kita betul, zakat kita betul, haji kita betul, umrah kita betul, sedekah kita betul, sembahyang kita betul, semua betul. Bila sembahyang kita tak betul, sembahyang kita tak betul, puasa kita jadi cacat, zakat kita jadi cacat, haji kita jadi cacat. Ada setengah ulama kata puasa kita tak diterima. Ini nak masuk bulan puasa pula. Hari ini Masya Allah ramai yang puasa tapi tak sembahyang. Yang main tu dia tak jaga. Itu yang penting. Dia puasa tapi tak sembahyang. Dia punya puasa kosong, tak ada apa. Melainkan lapar dan dahaga sahaja. Itu yang kata Nabi SAW. Kamin sholimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai daripada orang yang berpuasa tidak ada daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja. Lapar dan dahaga saja macam mana? Golongan macam mana? Golongan ni. Yang mana puasa tapi tak sembahyang, yang mana keluarkan zakat tapi tak sembahyang, yang mana pergi haji balik pun sama juga tak sembahyang, kosong. Ada apa-apa pahala? Rugi sahaja. Jadi yang penting kita jaga sembahyang kita. Sembahyang ni adalah julung-julung perintah. Sembahyang adalah julung-julung perintah yang kita kena sampaikan kepada semua umat Islam supaya jaga sembahyang. Keluarga kita, anak isteri kita, adik-adik kita, jiran tetangga kita, saudara mara kita, penduduk kampung kita, penduduk flat kita. Amnya seluruh umat Islam kita kena sampaikan bahawa yang penting jaga sembahyang. Okey. Jaga sembahyang Islam. Pasal apa? Al-Quran. Allah Ta'ala bagi kita dalam Al-Quran. Last. Habis. Bismillah kita bagi tutup. Okey. Allah Ta'ala kata apa dia? Nanti di hari kiamat malaikat akan tanya, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Maka malaikat akan tanya pada penghuni neraka. Malaikat tanya apa dia? Kenapa kamu ada dalam neraka saqar? Ma salakakum fi saqar? Masih mana kamu semua berada dalam neraka saqar? Apa dia berjawab? Lam naku minal musallin. Kami di dunia kami tak sembahyang. Jadi apa kita nampak? Orang yang tak sembahyang di dunia dia akan ada di mana? Dalam neraka. Bukan saya kata Quran kata. Jadi Quran kalau kata Allah Ta'ala beritahu. Kalau Allah Ta'ala beritahu pasti. Jadi siapa-siapa yang tak sembahyang neraka siapa? Dia akan ada di dalam neraka siapa? Ini berapa ramai yang tak sembahyang? Mereka katanya pasti apa yang kamu ada dalam neraka siapa? Satu sahaja jawapan dia. Qalu lam naku minal musallin. Kami di dunia kami tak sembahyang. Jelas. Kacau kan? Kami di dunia kami tak sembahyang. Jadi kita kena sembahyang insya-Allah. Okey. Itu yang ada kita nampak daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang main hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah banyak lagi benda-benda yang mana kita nak muzakarakan, kita nak bincangkan, tetapi masa tidak mengizinkan ataupun kita kata masa mencemburui itu. Okey. Lama-lama jadi dia biasa ceramah dan sebagainya, dia dalam kadang 45 minit, 50 minit dia okey. Boleh dia main sejam dua semua jadi malas. Okey. Sebab dia nak terima semua tu susah juga kan. Jadi dia dalam
45 minit, 50, paling tinggi pun sejam tu okey ya. Boleh lagi terima atau tak, kita boleh terima lagi. Ramai lebih tu fikir lain, lepas tu mula nak maki dan habis sini dah sekali 3 saya semua. Okey, jadi insyaAllah ada masuk waktu sembahyang Isya. Kita tutup majlis dengan tasbih kepada Subhanallah bihamdihi, Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.